Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita bersama-sama kita di dalam majlis ruangan pengajian malam kita seperti biasa. Insya-Allah Jalla Jalaluh pada malam ini kita akan sambung pula pengajian kita tentang tafsiril Quranil Azim daripada surah Fussilat. Kita beberapa kali perjumpaan sampailah kita boleh bertadabbur kepada ayat isi kandungan Al-Quran di dalam ini surah dengan cara detailnya. Sampailah kita kepada ayat yang ke-49 malam ini daripada ini surah. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita
kata kesudahan bagi mereka yang tak mau nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunggal, mengasahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah nak mengabdikan diri kepadanya, akhir akibat hidupan mereka iaitu di dalam api neraka yang kekal abadi, tidak ada siapa pun boleh menolongkan mereka. Itu makna kata wa dhannu ma lahum min mahis. Peganglah mereka itu dengan yakin di hati mereka. Tak kala mereka tengok dengan mata kepala akan api neraka, mereka yakin, pegang di hati dengan kejak, kata tidak ada jalan nak lari bagi mereka itu daripada seksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akibat ayuhan nas, wahai manusia sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Mereka yang menyutu akan Allah Subhanahu wa ta'ala, akibat dia iaitu dalam api neraka. Nas'allahu Subhanahu wa ta'ala as-salama wal afiyah. Walaupun masa dunia ia ada pangkat, ada kemuliaan, ada muka di dalam masyarakat, adanya anak pinak, ada harta benda, adalah segala-gala, akan tetapi dengan sebab perbuatan dia sendiri yang menzalimkan dirinya, akibat sekali dia akan jatuh di dalam seksa air sebagaimana Tuhan royak dengan tidak ada jalan nak lari daripadanya. Setelah daripada Tuhan royak tentang hal-hal penyudahan bagi mereka, uslubil Quran terkadang ia royak akibat dulu, terkadang dia royak sebab dulu. Akibat mana hujung jatuh natijah bagi orang yang tak erti dengar akan ajaran ni, dia royak kata natijah itu akan jatuh di mana. Dan ayat yang kita nak lagi dengar ni Tuhan nak mari dengan cara rupa baru. Sebab gapakah manusia kita ni dia boleh pergi duduk di sana tu tabiat dia macam mana? Duduk di sana mana duduk dalam seksaan Tuhan tu. Tabiat dia tu macam mana? Ini Tuhan nak royak, tayangkan kepada kita. Kata manusia, inilah hakikat bagi mung. Inilah pelaksanaan mung yang menggunakan hidup mung. Manusia yang boleh ambil pengertian, ambil pengajaran daripada ayat ini, nescaya dia itu akan tahu hakikat dirinya sendiri. Bagaimanakah dia nak letakkan dirinya sendiri, nak menjadikan dirinya sendiri itu tempat yang dia itu nak berhenti sebentar di atas muka bumi ini, supaya nak menunjukkan kepada alam akhirat yang kekal abadi, bagaimana dia itu nak menghadapi akan tabiat, sifat kesemulaan jadi dia tu macam mana. Ini sebagai cubaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri manusia. Karena manusia ni apa yang Allah Ta'ala royak, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kemukakan, yang nak lari tak lepas. Sebab apa? Sebab Tuhan ni ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tuhan tahu hakikat. Apabila Tuhan royak, betul molek dengan hakikat, kerana dia yang menjadikan daripada asal. Kita dikena jadikan oleh Tuhan kita. Maka Tuhan nak royak kejadian tu macam mana? Kejadian dia tu, makhluk nama manusia ni bagaimana? Mari kita tengok dengan cara jelas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak kemukakan di sini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tuhan kata, la yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarru ya'usun qanut. Ini ayat yang ke-49 daripada surah Fussilat. Maksudnya, manusia itu tidak jemu, tak jadi puas, tak jadi sudah, tak jadi cukup, tak jadi berasa kata dia itu hendak, kalau bahasa petani enggak, memohon kebaikan, min du'ail khair,
Nak semata-mata, tamaklah kalau kita kecek. Ni tabiat bagi manusia. Tabiat manusia ni dia nak minta benda hak baik tu, boleh ke dia sama. Boleh satu, nak dua, boleh dua, nak tiga, nak empat. Hingga kata tak dihenti-henti. Malaikat bila? Sehingga dia itu turun di dalam kubur, tanah itu akan masuk di dalam diri dia dan dia akan kembali jadi tanah semula. Di situlah dia tahukan hakikatnya. Itu makna kata la yas'amul insan. Al-insan makna manusia. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang adanya sifat yang kemuliaan. Ya Allah Taala jadikan tu sifat kemuliaan ada di diri manusia. Manusia ni Tuhan jadi daripada tanah, akan tetapi berlainan jenis daripada tanah. Terkadang tanah yang molek, terkadang tanah yang tak molek. Terkadang tanah yang boleh manfaat, terkadang tanah yang tak boleh manfaat, tak boleh nak ambil manfaat daripada. Maka manusia pun begitulah. Ada yang dapat manfaat oleh manusia yang lain daripada dirinya. Terkadang tak dapat manfaat kebaikan daripada diri seseorang manusia kepada manusia yang lain. Dengan sebab itu, sebaik-baik manusia iaitu manusia yang beri manfaat. Yang manusia yang jadikan diri dia itu manfaat bagi diri seseorang yang lain. Manfaat bagi dirinya sendiri dan manfaat juga kepada diri-diri yang lain. Itulah semulia-mulia manusia. Karena asal usul daripada tanah yang Allah Ta'ala jadikan dia tadi itu, tanah yang dapat manfaat. Tanah yang ada kebaikan. Tanah yang ada keberkatan. Dan sebaliknya, kalau tidak tanah itu tidak ada kebaikan, tidak ada keberkatan dan tidak ada manfaat, ia berkesankan kepada diri seseorang. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salama wal afiyah. Al-insan ini dia tak jemu sama sekali. Dia senantiasa dok minta. Al-khair di sini makna kata habuan. Daripada habuan dunia. Sebagaimana katanya ahli tafsir di sini. Nampak tak tu? Adakah salah kita nak kebaikan daripada habuan dunia? Tak salah. Pada asal tak ada salah. Akan tetapi terkadang kita nak tu jadi kelajak. Jadi tamak. Sampaikan kepada kita menzalimi hak-hak orang-orang yang lain. Itu tepat yang salah. Terkadang kita dapatnya nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Akan tetapi terkadang kita terlupa nak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan itu berikan kepada kita. Nanti kita tengok dengan secara sepatah lalu kata bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala nak kemukakan di sini kepada kita. Wa idza massahu syarru, dan kalaulah dia tu seseorang manusia tu ditimpa akan kesusahan, mana kata ditimpa disetuhkan akan dia oleh kesusahan, asyarru makna kesusahan. Kesusahan di sini katanya ahli tafsir maknanya daripada bala petaka, daripada kefakiran, daripada penyakit, nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Ya manusia kita ya gitu ya. Nampak tu tak? Baik. Belum daripada kita nak pergi tengok sikit, kita mari tengok asbabin nuzul sikit pada ayat ni. Sebelum daripada kita nak tengok makna dengan secara mendalami, mari kita tengok asbabin nuzul sikit. Kalimah al-khair, kita kembali pada ayat tadi sikit. Kalimah du'ail khair. Doa mana minta, talab. Doa di situ mana talab, tutup. Kita minta lah bahasa kita kan. Tutup, minta al-khair. Al-khair ni mana gana sini? Mana al-mal. Mana harta benda. Masya Allah. Mana harta benda. Asal manusia ni, dia minta kekayaan. Nawi dia tu kaya. Lepas setelah daripada dia itu tak kaya. Fakir miskin masalah. Dia minta afiah. Kesejahteraan. Keselamatan. Kesihatan. Setelah daripada dia itu apa? Setelah daripada dia ada kesakitan dan tidak ada
kesihatan, tidak adanya keberkatan dalam hidup dan sebagainya. Itu makna kata al-khair. Itu makna al-khair. Katanya alim ulama di sini makna kata ayat ni diturunkan kepada seorang nama Walid ibn al-Mughirah. Semualah senantiasa kita ni boleh dengar daripada alim ulama kita yang mentafsirkan akan Al-Quranil Karim, sebutnya mereka itu Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn al-Mughirah ni seorang tokoh alim ulama Quraisy yang dia kuasa nak memahamikan bahasa Arab terutamanya, sampai ke bahasa jin, bahasa apa pun dia kuasa nak reti. Mu'allaqat maknanya tandingan yang hendak letakkan di kain Kaabah, sakuk. Mu'allaqat maknanya sakuk di kain Kaabah daripada syair-syair Arabi, pastilah kena melepaskan mata Walid ibn al-Mughirah ini dulu. Belum daripada hendak sakuk ataupun nak buat pembicara apa-apa, melepas Walid ibn al-Mughirah ni. Walid ibn al-Mughirah ni ayah pada Khalid ibn al-Walid lah. Tapi ayah dia ni tak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Muslim. Adapun Khalid itu penglima bagi Islam, bagi agama kita, bagi penglima di dalam agama kita. Itu sebagaimana kita sebagai orang Islam tahu belakalah kebanyakan. Dan Walid ibn al-Mughirah ni adalah tokoh ulama sebagaimana riwayat tadi. Orang-orang Quraisy ni banyaknya pendakwa dia ni yang dia itu tak maunya nak terima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adukan, bertandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Walid ibn al-Mughirah. Bagaimanakah orang yang muda, orang yang dewasa, orang yang baru bawa datanya Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala? Sepatutnya dia kata Walid lah kena rayak tentang ini. Kerana Walid adalah tok guru tua, adalah orang kaum yang kita itu, dia ni sebagai ketua kaum, ketua kabilah, ketuanya negara dalam masalah urusan agama. Sepatutnya kena datang daripada Walid ibn al-Mughirah. Akan tetapi innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Kebaikan itu ada di dalam genggaman milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia kuasa nak berikan kepada siapa pun yang dia itu kehendak. Kerana Allah Subhanahu wa taala ampunya kemuliaan yang bersangatan besar ada di tangan Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Tuhan nak buat turun kepada siapa, nak beri pada siapa, tidak ada siapa pun boleh nak mempertahankan rahmat Allah taala. Kelebihan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sunnatullah yang patut layak kita sebagai manusia kena faham. Karena kebaikan ni apabila Tuhan nak buka kepada mana-mana, maka kita tak boleh nak terhenti, nak sekat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Jangan kita itu duduk nak kelebihan setengah di atas setengah, berdeki orang tu dapat kebaikan kita tak dapat, orang ni dapat kita tak dapat, kita berasa tak puas hati. Itu bukan cara mukminun, bukan cara orang mukmin, orang muslim yang nak fahamkan hakikat hidup. Bukan. Nak fas'alullaha min fadlih, minta daripada Tuhan. Nak kebaikan hendaklah kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta daripada Tuhan. Jangan nak minta daripada tu, nak minta daripada ni. Baik. Kalau gitu, dakwaan Quraisy jatuh di hadapan kebenaran. Masalah kebenaran bukan duduk di tua, duduk di muda, duduk di atas alasan. Masalah kebenaran bukan duduk di kaumiyah, duduk di parti tu, parti ni, kumpulan tu, kumpulan, tak ada duduk situ. Duduk di
masalah al-haq tu duduk di masalah apa nama orang panggil kata alasan. Duduk di alasan. Duduk di alasan satu seorang. Bukan duduk di pangkat tu, duduk di pangkat ni orang tu orang ni tua muda, tak, bukan duduk situ. Tak jadi pelik. Allah Subhanahu wa taala pilihnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasul yang terakhir bagi ini ummah. Tak pilihnya Walid ibn al-Mughirah walaupun dia tu ilmu banyak. Walaupun dia itu lebih tua, walaupun dia itu lebih mulia di sisi apa nama? Di sisi kaum lah, di sisi kaum, pandangan kaum. Wa illa Nabi kita alaihi salatu wassalam lebih mulia daripada mana-mana makhluk lagi. Itu adalah kita pegangi orang Islam kita yang duduk situ. Amanah ayat kata, ia tak ada duduk situ nah kebenaran. Jangan kita kata, kita mari dulu. Sebab tu kita kena betul. Kalau kita mari ke Madian, hak tak betul mari ke Madian. Tak, bukan lagu tu. Kalulah mari ke Madian ni tak betul, nascaya orang Yahudi tu betul lah. Dakwah dia. Kata Palestin itu hak dia, bukan hak orang Islam. Sebab dia mari dulu kepada ini dunia. Belum daripada Nabi Muhammad mari. Itu bukan hujah. Itu bukan kebenaran. Itu bukan hujah. Ilmiah. Biasanya ilmu yang ada dakwaan lagu tu. Bukan. Nampak tu tak? Baik. Kalau gitu, ayat ni turun terhadap dia, terhadap Walid ibn al-Mughirah. Sebab apa turun kepada dia? Karena dia ni kana la yazalu yad'u bi kathratil mal. Dia ni Walid ibn al-Mughirah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala itu membanyakkan harta dia. Allahu akbar. Walid ibn al-Mughirah musyrik tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita muslim, mukmin, muwahhid tak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nak membanyakkan harta. Banyakkan harta tak ada salah. Nabi pun minta, Allahumma kthir mali wa waladi wa barik fihima. Boleh, dia adalah hadis yang sahih daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ya Tuhan aku, banyak harta aku, banyak anak pinak aku dan memberkati kedua-duanya. Tak ada apa. Banyak harta tak ada salah, tapi Tuhan nak tengok kata mengguna lagu mana. Min aina akhadta wa fima anfaqta. Daripada mana mu ambil harta benda tadi dan mung itu belanja daripada harta mung tu kepada jalan mana. Itu tempat yang Tuhan nak tanyakan kita. Banyak sikit itu bukan masalah, bukan dizamkan, dicelakan dalam agama kita. Tidak. Lalu Walid ibn al-Mughirah ni senantiasa ada berdoa kepada Allah Jalla Jalal supaya nak membanyakkan harta dia sebagaimana Tuhan royak sendiri. Kata kerana tengok Tuhan kata wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Tengok dia minta kepada Tuhan. Wa ja'altu lahu, dan aku jadikan baginya. Ayat mana ni? Ayat daripada surah Mudaththir ayat yang ke-12 13. Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan sendiri akan ayat kata la yas'amul insanu min du'ail khair. Itu dia tu. Wa ja'altu lahu, dan aku jadikan baginya, bagi dia, bagi Walid ibn al-Mughirah, malam mamduda, harta yang tak terputus-putus. Allah. Orang kalau kita tengok di tangan dia tu duit, wang, tak putus tu, itu nikmat Tuhan tu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepadanya. Sebab itulah kata daripada asar yang warid daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam, al-malu malullah, harta Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita pinjam ya. Nak tengok kata kita ni guna macam mana harta tadi. Kita belanja jalan ni mana. Terkadang ada juga orang kita nak belanja jalan ni hak tak jadi manfaat. Kalau jalan ni manfaat, skop sama pun dia saya. 1 sen pun dia saya. Tapi jalan yang tak manfaat, walaupun beribu, walaupun beratus, dia sanggup nak bayar. Allahu Akbar. Hadza qalbul insan. Itulah hati manusia. Qalbul insan duduk di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Duduk. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah Taala
nak palingkan hati manusia tu sebagaimana dia kandak. Dengan sebab itulah warid daripada Nabi SAW berdoa kata, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Thabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan aku, yang membalik-balikkan hati, mintalah mung itu aku pohon daripada mung. Kata, ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tetap hati aku di atas ketaatan kepadamu. Karena hati tak dinamakan hati, malaikat benda tu berbalik-balik. Manusia kita ni hari ni gining, esok lagu lain. Tahun ni gining, tahun dapat lagu lain. Ini adalah sunnatullah. Ini adalah khalqullah, kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Tak ada lah siapa yang berasa tenang daripada rancangan cubaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berasa tenang molek terhadap perkara tersebut, illal qaumul khasirun, mereka kaum yang khasir, yang rugi. Wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Anak ramai. Allahu akbar. Allah Ta'ala tu dia beri tu, bukan orang lain, bukan makhluk tu makhluk ni. Tu tak? Tu dia. Kemudian Tuhan royak lagi kata, la yas'amul insan min du'ail khair. Senantiasa ada lagu tu. Dok minta sama. Tuhan apa tak ada marah, Tuhan suka kita minta ke dia, tak apa. Bahkan man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa dia tak minta daripada Tuhan, Tuhan marah pula. Minta tak apa. Tuhan ni minta lah kepada dia, nak gapo minta daripada dia. Tak ada kurang. Ma naqasa indallahi subhanahu wa ta'ala aslan. Tak ada jadi kekurangan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, kalaulah aku ni, Allah Ta'ala kata, kalaulah aku ni berikan kepada manusia apa yang manusia minta semua, nascaya ma naqasa min mulkihi syai'a. Tak ada jadi kekurangan daripada pemilik ke aku sedikit pun. Seumpama ambil jarum cucuk ki, ambil jarum letakkan di dalam laut, kamu ada akak naik, setitik daripada air yang ada di pucung jarum tadi itu semua nikmat Tuhan bagikan kepada mana, ambil daripada dulu sehingga sekarang. Dan lagi akan datang hingga habis dunia ni. Sekadar tu. Pahala lagi tu, itu panggil kata wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Demikian itulah Allah Subhanahu wa ta'ala buat contoh, buat misal supaya manusia itu boleh mikir. Kata minta lah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa ada khairain, ad-dunya wal akhirah. Ada baik dalam dunia dan di akhirat saja. Jangan kita kata Rabbana atina wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Minta dunia saja, akhirat tak ada gapo. Ada macam gitu. Mukmin, muslim, dua. Khairaini dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Itu adalah muslimun, mukminun, muwahhidun, ya di situ. Baik. Setelah daripada tu, wa idza massahu syarru. Ni. Dan apabila tipanya akan seseorang tadi, al-insan tadi itu asyarru oleh kejahatan di sini kata ahli tafsir bala petaka, nasallallahu taala as-salama wal afiyah, wal faqr dan fakir, wasyiddah dan berdahsyat. Berdahsyat lagu mana? Susah hati. Allah, susah hati. Cara mikir jadi tertutup. Manusia kita kalau ia bergerak di sini, ya kita mikir tak terbaik, sutuk gelap lapai tapai kata. Empat tapai tu gelap belakang, depan belakang kiri kanan atas bawah, kata gilah tak boleh jalan keluar. Apabila mikir tak terbaik, hati jadi susah.
Duk di dalam asyiddah dan sebagainya. Itu makna kata asyarru. Ya guru ni. Al-khair, asyar. Dunia ni ya tak ada jadi kebaikan wi tak sama. Tak. Kejahatan sama. Tak. Janganlah gitu. Ya campur di antara al-khair wa syar. Kenapa? Menjadi lagu tu. Kerana sifat dunia ni sifat kecobaan dia. Ada kebaikan masuk mari, ada kejahatan masuk mari. Ada hari berjumpa, ada hari tinggal. Kenapa? Ada hari baik, ada hari yang tak baik. Ada kaya, ada miskin dan sebagainya. Ada sihat, ada tak sihat. Ya gitulah. Itu ad-dunya. Amal akhirah, adapun akhirat, dalam syurga kulluhu ataupun kulluha khair. Dalam neraka kulluha syar. Ukuluha daimun wa dhilluha daim. Tetap dak lagu tu. Baik semua, tak ada dah kejahatan. Dalam neraka Isa nasallahu taala assalamu wal afiyah, jahat semua, huduh semua. Kau sari kau teruk, kau sari kau teruk. Kayak gitu. Sebab apa? Sebab tepat sana khuludun bila maut. Kekal tidak ada mati dah. Khulud tidak ada mati. Kekal ada lagu tu. Dengan sebab itu ayyuhan nas, wahai manusia, tahulah hakikat dunia. Kata gini dunia kita. Apabila kita tahu gini, puasa tenanglah hati kita. Mari kebaikan kita syukur. Mari kesusahan, bala petaka, kedahsyatan, kita sabar. Sebab tu katanya alim ulama kita daripada kalangan ahli tafsir, silatul insan baina silatis syukri wa silatis sabri. Lah mana makna kata perhubungan manusia ni ya duduk di antara dua neraca. Dapat nikmat syukur, dapatnya cobaan sabar. Maka orang syukur, Tuhan kata wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Khabar kepada manusia, ayyuhar rasul, wahai rasul. Ayat kata, hai manusia, kalau mu syukur terhadap nikmat aku, nascaya aku nak tambah lagi nikmat aku, berganda-ganda lagi, berlipat ganda lagi. Itu apabila kita dapat nikmat syukur. Kita kita dapat nikmat, kita syukur. Kalau datangnya kesusahan, kita sabar. Tuhan katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja Allah Ta'ala ini nak balas sendiri orang yang sabar dengan tidak ada sakatan. Setara manakah pangkat dia, kelebihannya, tak boleh nak sakat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, apabila Tuhan tu ikhfa, Tuhan mensembunyikan balasan, mana hak tu Tuhan nak balas dengan tak terkhayal manusia di dunia dan di akhirat. Sebab tu katanya ulama nafsi, dia kata samaratus sabr. Samarat mana katakan? Makna kata hujung jatuh atau perbuahan daripada sabar itu ahla minal asal. Lebih lebih ahla ni makna gana bahasa kita. Makna kata dia tu lebih manis daripada mana? Daripada asal, daripada menisai madu lagi. Tak boleh nak berasa perkara tersebut ini, malaikat orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala coba dia, kamar dia pun coba diri dia, nak guna juga gia sabar dia, ya nampak. Sebab itulah kita sebagai manusia tak sadar jadi rusing duk atas dunia ni. Tak nak rusing gapo. Nah, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Duk jadi biasa, tak ada jadi benda hak hilang daripadamu, mu tak berasa kata jadi susah hati sangat. Benda hak masuk dalam dirimu, mu tak jadi gembira sampai kata lupa Tuhan. Duk boleh. Nampak tu tak? Tahu kata ini adalah dunia. Ini adalah dunia yang kita duduk sementara. Itu tak? Itu
nak kita faham jadi jelas. Wa idza massahu syarru ya fayausun qanut. Apa nama? Fayausun qanut tu makna gana pula. Makna kata, kita tengok makna dengan secara sepatah lalu. Ia kata, dan jika ia ditimpa kesusahan, maka menjadilah ia seseorang yang sangat putus asa. Allah. Apabila Allah Ta'ala tipanya bala petaka, lagu mana? Dia berasa kata, putus asa dia. Putus asa ni mana kan? Mana putus harapan. Tak ada dah harapan, habis dah. Ya'us minal khair, qanut minal rahmah. Mana kan katanya alim ulama di sini? Mana putus daripada harapan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai su'udzan bi rabbih subhanah. Dia itu berasa sengka tak molek dengan Tuhan. Apabila Tuhan dah buat baik kepada dia, dah baik kepada dia, dah baik kepada dia, dah baik kepada dia, dia berasa kan? Berasa kata Tuhan ni memuliakan dia. Berasa kata Allah Subhanahu wa ta'ala baik dengan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala rapat dengan dia. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala cuba tengok, nak tahu kata orang ni macam mana? Apabila duduk masa senang supaya kedak dengan masa susah, tengok tubik lalu dah. Kata Tuhan tak Tuhan ni apa nama ni tak kasih dah kita. Tuhan ni zalim kata setengah-setengah kata, ya Allah. Yang maki ke Tuhannya bergapo nama, orang tak erti je gitu. Nampak tu dah, orang tak erti je begitu. Supaya ada tubik baru-baru ni lah, orang perempuan tu. Apabila tak ada boleh nikmat, tu tak ada boleh harta pada ibu bapa dia, nya kata pada Islam, nya maki terhadap Nabi, nya kata terhadap Tuhannya begitunya begini. Hak apa? Kerana jiwa dia ada penyakit. Nah, jiwa dia tu ada penyakit, jiwa yang dia sepik, jiwa cari hakikat hidup tak betul. Cari hakikat hidup tak jumpa. Kata senang kata boleh menikah dengan orang bukan Islam, berasa kata tak sakut paut dengan agama kita nak buat gapo apa bebas. Kenapa tu baik jadi gitu? Itu nak rakyat kata hakikat dunia ni sepik, ayuhan nas, wahai manusia. Dunia ni tak ada luas kali. Kita berasa kata kita tak ada takayut, tak ada sakut paut dengan agama kita usah bebas. Bebas apa? Kalau bebas tak tubik, natijah jadi lagu tu. Apa yang boleh maki kepada agama Islam? Apa yang boleh maki terhadap Nabi? Apa yang maki terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana wa idza massahu syarru. Apa syarru di sisi dia? Tak boleh harta benda daripada ibu bapa dia. Sekadar tu. Pak kata kami ni kuasa gitu, kami ni kuasa gini, kami tak ada duduk di dalam ringkongi garis agama, kami ikut nak jadi lagu mana? Kan tu baik natijah lagu tu. Terutama orang hak pesen tak ada agama, hak jiwa lemah-lemah seperti orang perempuan, bukan semua orang perempuan nah. Mana kata orang perempuan hak jiwa tinggi terkadang lebih pada orang lelaki. Tapi hak ni hak pesen ni. Tubik jadi natijah tak betul. Tubik natijah jadi tak kena. Sebab apa? Sebab hati jadi ada penyakit. Massahu syarru. Jelah dah tu. Dengan sebab itu, hei manusia, kenallah kata diri kita ni siapa, hakikat dunia ni macam mana, Tuhan nak wigap apa akhirat esok. Semua manusia ni ada penyakit jiwa belaka. Orang tu gitu, orang ni gini. Gapa mana penyakit jiwa, mana serabut belaka. Orang ni serabut hani, orang ni serabut haning. Semua berhajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Kita bersangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ni sakit kepala, orang ni sakit gigi, orang ni sakit tu, orang ni sakit ni. Orang ni luka hati dengan sebab perkataan orang ni jadi sakit hati, luka perkataan dengan perbuatan orang. Semua. Tak kira duduk pangkat mana, pangkat raja ke raja, pangkat menteri ke menteri, pangkat ketua ke ketua, pangkat rakyat ke rakyat, pangkat pengikut pangkat dalam keluarga, pangkat peribadi, semua. Semua itu ada hal belaka. Ada apa nama, kalau kita nak kecek bahasa kita, mana kata ada masalah belaka. Yang nak menyelesaikan masalah, tak ada lain dah.
Ya, Allahu Rabbul Alamin. Dzalikumullahu Rabbukum khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Klik ke Tuhan sini. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, takwa kita kepada Allah. Sebab apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tu jelah tu. Siapa dia tawakal kepada Allah Jalla Jalaluh ataupun dia bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, ya ada jalan keluar bagi dia. Ya ada jalan keluar bagi dia. Allah Ta'ala akan merezekikan dia. Hak spek jadi luas. Hak sakit jadi penawar. Hak serabut jadi seni. Allah. Boleh jadi. Ya. Huwa alayya hayyin. Tuhan kata. Benda ni mudah di atas aku. Hak apa? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bas. Cukup. Benda hak tak ada Tuhan awak ada boleh. Bagaimana Tuhan awak tak boleh? Tapi kita tak tahu kata kita ni ada Tuhan. Ada Tuhan ada cara kan kita. Kita tak tahu. Dengan sebab tu apabila kita tak tahu, kita tinggal Tuhan kita. Kita pergi kot lain. Situ dah putus tu. Apabila putus, jalan. Nampak tu tak? Ni makna kata kita ni la ya'usun qanut. Allah la ya'usun qanut. Makna kata suka jahat terhadap Tuhan. Oh, Tuhan tak tolong dah kita. Oh, Tuhan tak beri dah kepada kita. Lupa dah. Lupa hak Tuhan dah ui berpanjangnya dah. Lupa dah. Tu manusia. Itu manusia. Ya Allah Ta'ala kata di dalam ayat yang lain, kata innal insana li rabbihi lakanud. Innal insan li rabbihi lakanud. Apa makna lakanud? Sesungguhnya manusia itu bagi Tuhan dia bersangat terkufur. Bersangat terkufur macam mana? Yakni bersangat terkufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Terkadang sepanjang tahun Allah Ta'ala memuliakan dia dengan nikmat semua, tenang hati, ada duit, ada kawan gu, ada tempat kediaman, ada kerja yang molek itu dan ini. Sehari ya Tuhan cobakan dia terlupa habis licin. Manusia, ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan. Hak Tuhan ada duit belaka tu, hak ada masuk kita tu. Nah, Allah Ta'ala kata wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Ni kita takut. Lah mana? Wa atakum, kami bawa datang. Wa atakum di sini katanya ahli tafsir wa a'takum min kulli ma talabtumuhu. Aku bagi belaka kepadamu apa hak mu nak wahai manusia. Pangkat daripada Allah. Hidupmu tu daripada Tuhan. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang hati daripada Tuhan. Sehat daripada Tuhan. Kawan hak molek-molek duk sekelilingi daripada Tuhan. Keluarga yang bahagia daripada Tuhan. Kampung yang mulia daripada Tuhan. Semua. Semua itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau mu nak bilang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hak Tuhan beri padamu tak habis. Nak bilang pun tak habis, bagaimana kita nak syukur terhadap hak Tuhan beri tu. Nak bilang satu-satu ni pun tak habis. Bagaimana kita nak syukur satu-satu tu jauh lagi. Itu makna kata manusia itu duduk di dalam apa tu? Duduk di dalam apa nama? Gapa ni orang panggil kata kita ni duduk di dalam tak syukur kepada Tuhan dengan cara sepenuh. Hak tu berhajat pada kita istighfar kepada Tuhan. Boleh banyak tapi kita nak terima kasih tak habis. Tetapi sifat manusia innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya sifat manusia itu bersangat terzalim lagi kufur. Kufur apa? Kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalumun, zalim kepada diri dan banyak kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hak dia bagi. Yalah. Tu sifat manusia. Dengan sebab itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita husnuzan billahi Subhanahu wa Ta'ala. So kita husnuzan, sangka baik terhadap Tuhan. Tuhan tarik benda ni klik mari. Tuhan ambil benda ni daripada kita. Kita berasa tak puas hati, berasa tak setuju, berasa kata sedih, berasa tu berasa ni. Tapi ingat,
asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang benda hak kita tadi itu berasa tak puas hati, berasa tak syukur, berasa kata sedih, berasa apa. Terkadang benda tu baik bagi kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu akibat sesuatu. Terkadang kita berasa sedap dengan lidah kita. Terkadang hak kita sedap di lidah kita, mudarat bagi jasad kita. Tahu mana? Tak ada benda tu, belana. Seperti bicing ayunan motor tu kan? Makan sedap dah di lidah, sedap tapi mudarat kan, manfaat bagi diri. Ittifu atibba. Puak-puak tokoh-tokoh, doktor-doktor sakut paut dengan bomo ni, kalau bahasa pertanian panggil bomo, bahasa Malaysia panggil kedoktoran yang ada di hospital tu mudarat. Dia tu. Kita tak tahu akibat kita tak tahu. Tahu tak nak jatuh, nak jadi lagu mana, kita tak tahu. Terkadang tu kita berasa gini tapi akibat tu baik jadi lagu ni. Allah Ta'ala yang mengetahui, dia sepakkan daripada kita. Allah. Ini makna kata tu sifat bagi manusia. Wa immassahu syarru fayausun qanut. Maka dia itu putus asa. Lagi bersangatnya nyata ketat kesan putus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, hei manusia, umat Islam, janganlah kita itu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita duk serabut kerana kita salah. Salah tu sebab kita jadi serabut. Orang kita ni dia tak suka salah. Orang manusia dia tak suka pada salah. Dia nak pada benda hak betul. Sebab tu dia tanya hukum tu. Aku buat lagu ni lagu mana? Terkadang dia berasa kata dia ada buat tadi itu, dia rasa tak sedap di hati dia. Dia berhajat pada orang tu mari bantu benda hak dia ada buat tu. Sebab tu dia tanya hukum tu. Terkadang dia buat benda salah. Nampaklah tu, buat benda salah cerak-cerak. Seperti makan reba ke, wirisuah ke, tipu orang ke, menega perkara yang haram ke dan sebagainya. Dia nak tanya orang-orang supaya orang-orang tu membolehkan benda hak dia. Kenapa tabiat manusia jadi gitu? Kerana manusia tak suka orang yalu muhu, orang celakan dia tak suka. Dengan sebab itu manusia kita ni, nampak tak, manusia kita ni kita nak jelas dulu kata, terkadang kita berhajat kepada orang yang nak sanggup nak meletakkan hati kita. Nak meletakkan hati, dia tak suka. Dia tak suka manusia kita kalau tengok apa nampak salah tu, dia tak suka. Dia berhajat kepada orang yang bantukan hati dia, mari bantukan jiwa dia. Itu manusia. Faham tu tak? Tu makna kata wa in massahu syarru fayausun qanut. Tapi ingat ayuhan nas. Kata kita sebagai manusia ni, ia tak lepas daripada kita ni berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Tuhan panggil kita. Dia panggil Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam panggil. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma innasy-syaitana lakuma aduwwun mubin. Lalu Adam alaihissalam dengan Hawa minta, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nawi kita tahu kata apabila kita salah dengan Allah Jalla Jalaluh, maka hendaklah kita itu kelik kepada dia. Apabila kita kelik pada dia, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihah. Aku ni bersangat mari dengan surah mubalaghah, bersangat nawi maaf kepada orang hak salah. Dengan sebab itu ayuhan nas, wahai manusia, Tuhan kata dalam surah Az-Zumar kata, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Manusia yang salah dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan putus harapanmu daripada Tuhan. Tuhan kita ada. Apa kita duk serabut, apa kita duk rusing, apa kata kita duk jadi kecil hati? Tak, ya lagu tu. Dunia ya lagu ni. Ya ada salah, ada betul, ada salah, ada betul. Kalau kita salah, kita kerak belaka. Kita putus asa belaka. Bagaimana kita nak duduk tahap muka bombing ni? Kita tak boleh nak duduk. Faham tu tak? Tak boleh nak duduk. Sebab apa? Sebab dunia ni tabiat ya lagu ni.
Dengan sebab itu la taqnatu min rahmatillah. Jangan jadi kata fayausun qanut. Tuhan takwil lagu tu. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala nak apung belaka. Hak mana mau salah, mau minta aku nak apung. Hatta syirik. Sehingga syirik. Tapi kita tak tahu hakikat kita nak hidup dunia, tak tahu hakikat kita nak pakai hidup, tak kenal hakikat apa nama akhirat, dan tak kenal Allah Subhanahu wa taala, bilicin. Dengan sebab itu marilah sama-sama kita berdasarkan kepada ayat kata la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Buat apa Tuhan boleh hapus semua dosa? Sebab dia kata innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersangat ghafur, bersangat ampun dan Dia kasih saya pada kita. Lalu ayat lain kata Tuhan katakan dalam surah An-Nisa tu, Tuhan kata wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu itu bunuh diri, hei manusia. Sebab apa boleh jadi bunuh diri? Kerana putus asa. Habis dah jalan keluar, mikir tak tubik, hati jadi susah. Berasa dunia ni sepik bagi dia. Dayiqa alaihi. Mana kata sepik bagi dia. Mana awak lagu mana? Bunuh diri. Tuhan kata la. Jangan wala taqtulu anfusakum. Jangan membunuh diri, hei manusia. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Taala dengan mung tu bersangat apa nama? Siaplah. Nak ui jalan keluar, klik daripada aku. Hak tu maksud kata innahu huwal ghafurur rahim. Yalah tu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Anibu mana kembali klik Tuhan. Panggil Tuhan, panggil klik. Tuhan nak cara kita tak sedap bimbang, Tuhan nak carakan kita. Tuhan nak ui kepada kita, Tuhan nak buka jalan kita, Tuhan nak akak darajat kita, tapi giwi kena. Nampak tak giwi kena? Mari kita pakai capur tangan. Janganlah kita itu berbelakang, tak boleh. Kita kena pakai capur tangan. Gi pakat-pakat. Guna lidah kita jadi kena buat jadi adanya semangat di dalam masalah. Dalam masalah kita nak sama-sama nak buat kebaikan. Kita kecek molek dengan orang ni, kita dapat kebaikan. Jadi pahala dapat bagi kita. Nampak tu tak? Pahala dapat bagi kita. Itu makna kata wa immassahu syarru fayausun qanut. Tak. La tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Orang tak beriman, orang putus asa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita tengok pula ayat yang ke-50 daripada ini surah. Ayat yang ke-50. Ada lagi masa insya-Allah. Dia kata wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li Allah. Ini jadi tukar tabiat manusia. Ni tabiat manusia. Kalau kita pun masuk orang duk ngajar ni, pun masuk orang pun dengar, apa pakak dengar? Tabiat manusia. Ya Allah, Tuhan punya royak kena dengan hakikat kita. Tak ada arah. Wa idza azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li. Apa makna? Maksudnya dan demi sesungguhnya. Mari dengan lain. Mari dengan uslubil qasam. Mari dengan supah. Allah Ta'ala supah pula. Nah, dan demi sesungguhnya jika kami beri dia merasa sesuatu rahmat. Ini makna kata Tuhan nak beri rasa. Azaqnahu beri rasa beri rasa beri rasa rahmatan minna. Tuhan kata rahmat daripada kami. Makna rahmat, nikmat, kemuliaan, kesenangan, apa nama? Daripada aku. Minna ay minallah subhanahu wa ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami situ klik pada Allah, daripada Allah. Min ba'di dharra, selepas daripada apa? Selepas sudah ia ditimpakan sesuatu kesusahan. Dharra mana kesusahan. Makna kata dia senil lepas daripada dia susah. Dia sihat lepas pada dia sakit. Dia alim lepas pada dia jahil. Dia itu jadi tenih hati lepas daripada dia susah hati. Itu makna kata rahmatan minna min ba'di dharra.
massathu. Hak ketipu kena dia. Massathu makna tipu kena dia. Tu makna kata wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu. Ai ar-rakha ba'da syiddah wa ghani ba'da al-faqr. Itu kata Imam As-Sam'ani dalam tafsirnya. Nampak tak? Imam As-Sam'ani salah satu daripada tokoh ahli tafsir yang banyak kita ni hijrah daripada dia. Dia adalah tokoh ulama salaf yang berakidah salaf dan dia ada tafsir. Tuai kita Qawati'ul Adillah fi Usulil Fiqh. Maka kita orang sunnah ni banyak kita banyak. Tak ada nak bagi hak tu dan hak ning, tetapi nak ayat kata kita mendekati orang umpama ning ni mana kata lebih aula, lebih mulia. Nampak tu dah? Lebih aula, lebih mulia. Bahaya katalah mana. Manusia apabila dia itu dapat jadi alim dah. Dulu taklah jadi alim mana? Nah, jadi alim naik tinggi. Hanya di lagu mana? Orang dulu je fakir miskin, kamar dia Tuhan win nikmat dia, win rahmat pada dia boleh jadi kaya. Orang ni pangkat tak ada, kamar dia Tuhan akak-akak dia pangkat tinggi. Itu sifat dia tu. Sifat manusia. Ni Tuhan ada royak orang Quraisy ni. Tapi sifat manusia. Walaupun Tuhan royak kepada orang Quraisy, tapi ini sifat manusia. Makna kan? Ayat Quran ni kita faedah kata, orang panggil la bi khususis sabab. Ayat itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mana kata ibrah, cara pengertian kita nak ambil itu tu bukanlah tertentu dengan sebab dia turun. Tetapi dengan umum ayat tadi itu kita boleh masuk belaka. Sebab apa? Sebab Quran ni boleh pakai setiap zaman, setiap tempat, setiap masa, setiap generasi, setiap bangsa-bahasa. Tapi berhajat kepada seseorang yang nak kemukakan ilmu itu kepada mana? Kepada umat masyarakat tu, ya duduk di atas orang alim pandai lah. Sebab itulah kita kena ngaji jadi baik, jadi molek. Lagu mana? Dia kata. Gitu. Itu makna kata wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu. Dia katalah mana? Jawab daripada lain. La yaqulanna hadza li. Allah. Ni la yaqulanna, jawab daripada lain, nascaya katanya mereka itu manusia tu. Manusia hak tadi hak kita sebut sifat tu. Hazali, ini ni hakku. Aku kaya. Aku tak ada tupai siapa. Aku boleh naik pangkat tinggi. Aku tak ada tupai siapa. Aku boleh alim. Aku tak ada ngaji dengan siapa. Ni insya-Allah kata terlupa terhadap nikmat. Hak sinilah Nabi SAW mari kata man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa dia tak syukur terhadap manusia, orang ni tak pandai nak syukur kepada Tuhan. Sini Nabi mari tafsir di situ. Nabi mari tafsir di situ. Faham tu tak? Sebab tu ayuhan nas, nikmat tak akan kekal kepada kita, malaikat kita itu gunanya nikmat tu kena pada tempat. Ia tak kekal dengan kita. Sama ada ilmu tak kekal dengan kita. Kalau kita guna, ia tak kena. Harta benda tak kekal dengan kita kalau kita guna, tak kena. Pangkat tak kekal dengan kita kalau kita guna, tak kena. Sehat tak kekal dengan kita kalau kita guna, tak kena. Panawal lagu mana we kekal benda tu? Pasti kena syukur terhadap hak dia. Mek dana benda tadi itu. Siapa bawa datang, siapa jadi asbab, jangan terlupa. Kita jadi orang politik, jangan terlupa orang mana hak tolong kita, jangan terlupa. Bukan mana guna-guna tahu, tak boleh lagu tu. Kita jadi orang yang kerja kerajaan ke apa nama, kita kena tahu. Guru kita gitu juga. Alim ulama kita gitu juga. Semua kita kena tahu hukuk dia, hak dia, tak boleh. Tak ada habis licing. Ni saya sendiri yang boleh jumpa dengan kita, yang boleh jumpa dengan orang alim besar mengaji Mekah zaman 50 hari dulu lah. Panggil khamsiniyat, mana kata 1950 dulu. Tahu hak tu lah. Panggil khamsiniyat ataupun sittiniyat. Panggil bahasa Arab panggil gitu. 1950, 1960 ke atas tu. 1940 kata gila. Yang ngaji Mekah lama. Siapa jadi alim besar klik main mengajar di rumah kita ni tak tahulah ilmu dia tu. Lah. Ana as-sama'. Seolah kata tinggi langit. Akan tetapi dia lekeh terhadap
asbab orang duk mengajar Quran dia. Dia mengajar Quran ya. Mengajar Quran alif bata dan sebagainya. Ya walakah. Lagu mana jadi? Tuhan salaba minhu kullal ilm. Tuhan tarik daripada dia. Sampai ke umur dia 50 ataupun 95 gitulah. Dia tak ada. 90. Habis ilmu tak ada. Licing. Gapo turun sini? Tak ingat. Gapo sini? Tak nampak. Ha tu dia. Sebab itulah Allah bisyukr. Ingat terhadap nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni manusia. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li. Ha ni hak aku. Oi, aku sendiri cari duit. Oi, aku sendiri pandai. Hai, aku sendiri. Gitu aku sendiri. Tak ingat adalah hak Tuhan wi. Hak ni tak ingat ke Tuhan. Nampak tu tak? Ha, jelah tu. Allah, hadza li. Jelah, hadza li. Ai bijtihadi wa ihtiqaqi. Ha ni hak aku mustahak ni apa nama ijtihad aku. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Dan dia itu apa nama? Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah makna kan? Dan aku tidak fikir bahawa hari kiamat itu akan berlaku. Gapo hari kiamat itu berlaku? Makna kata, hak demo duk royak kata, mana orang tak ingat budi bahasa, tak pandang nak syukur pada Tuhan, nikmat tu tak kekal. Ni nikmat dia aku pernah di tangan aku. Dia kecek gitu. Seolah kata, nikmat ya itu, qiyamah ya ada dua. Qiyamatus sughra wa qiyamatul kubra. Qiyamatus as-sughra, makna kan? Makna Tuhan cabut daripada dia, nyawa dia. Tuhan cabut daripada dia harta benda dia. Tuhan cabut daripada dia pangkat dia. Tuhan cabut daripada dia kemuliaan dia. Tu mana? Qiyamah sughra. Orang kita orang bankrupt bisa tengok dalam dunia ni. Belana. Nampak dah tu? Ada qiyamatul kubra, Tuhan lenyap habis akan alam ini. Mereka ini dia berasa kata, aku dah nak nikmat dah. Pangkat aku tinggi, pian nak buat apa aku boleh? Habis licing satu hari. Ajalah tu. Itu makna kata wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Satu ayat akhir insya-Allah, wala in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu la husna. Inna li 'indahu lal husna. Lah mana pula? Ia kata jikalau aku ni dikembali, wala in ruditu ay wala in ruji'tu makna kembali aku kepada Tuhan. Ila rabbi ni katanya alim ulama kita, yakni kala Walid ibn al-Mughirah. Ni kalian ni. Wala irruji'tu mana Walid ibn al-Mughirah. Dan lagi kita tengok asbabil an-nuzul. Kena di atas apa. Tapi hak ketua, hak kecil lagu ni, Walid ibn al-Mughirah. Wala irruji'tu dan jika dikembalikan aku kepada Rabbi, kepada Tuhan. Ya ada Tuhan juga. Tapi musyrik. Sebab tu dinamakan musyrik sebab ya ada Allah serta ada Tuhan hak lain. Tu dinamakan musyrik. Ila Rabbi ay ila Allah lah subhanahu wa ta'ala. Inna li 'indahu lal husna. Nascaya bagi aku di sisi Tuhan aku itu ada kebaikan. Tuhan tak buat seksa pun aku. Sebab tu katanya al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dia kata dia itu harap di atas Allah subhanahu wa ta'ala serta dia itu buat amal hak jahat. Muka-mukakan kepada Tuhan, buat jahat ke orang. Buat jahat kepada Tuhan tapi nak kebaikan daripada Tuhan. Ya Allah. Tak kata tadi yakin ke? Tak yakin. Sebab puak ni tak ada akhirat. Tak ada kata mati hidup kelik. Tak ada. Dia kata dengan adamil yakin ya. Dia tak serupa dengan muslimin. Di situ tepat tu. Itu makna kata wala irruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Tak apa kita tak ada beriman, kita tak syukur, tak gapo. Apabila kita klik Tuhan, tak ada apa. Supaya orang al-Yahud dia kata, tak gitu. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ni anak-anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Lalu Tuhan kata, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Kata olehmu ya Muhammad, mung tu manusia biasa ya. Supaya orang ramai-ramai hak aku berjadi ya. Sebab itulah dia ni harap, kita harap kepada Allah sedangkan kita tak beriman.
harap kepada Allah, amalan kita tak ada. Kita buat jahat kepada dia, kita buat jahat kepada orang dia dan sebagainya. Tak kita nak harap kebaikan. Manusia je boleh mikir sampai situ. Nampak tu tak? Orang panggil muqabil al-isa'ah bil husna. Al-husna di situ mana kebaikan. Kebaikan mana syurga lah situ. Al-husna lal-husna tu mari dengan lam taukid pula tu. Inna li 'indahu lal-husna. Allah. Dia gamuk, dia nak mikir cara dia. Itu manusia. Ya Allah, subhanallahil azim. Nak buat gana kita. Sebab itulah kita tak salah situ. Kita tak salah situ. Baik. Lal husna katanya, yakni lil khairil kathir. Kebaikan yang banyak lagi di sisi Tuhan aku. Allah, nya gamuk kira. Nya gamuk kira. Sebab itulah katanya ayat ni katanya alim ulama kita belum daripada kita nak menyudahi itu, nanti kita tengok. Dia kata setengah daripada ahli tafsir, dia kata orang kafir ni di antara pemikiran dua kebatilan. Kebatilan dunia dan kebatilan akhirat. Ada apa kebatilan dunia dia kata kan? Dia kata jika aku dikembali kelik kepada Tuhan, nescaya bagi aku di sisi Tuhan aku tu kebaikan yang banyak. Adapun pada akhirat esok, ia kata kan apabila ia tengokkan seksa ya laitani kuntu turaba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah, akhirat esok buat tengok seksa, dah Tuhan jadilah aku ni tanah. Yalah. Sebab tu orang kita apabila peheh tak kena ghurur. Seolah kata kita tak ingat budi bahasa, tak pandai nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini. Dunia apa sepik nak duduk, akhirat apa kena seksa pula. Ya Allah, sia buat-buat dia. Katanya alim ulama kata, sesungguhnya ini ayat ni. Dengar? Ni ayat turun, ni asbabin nuzul ni. Sesungguhnya ayat ni turun pada keadaan yang mula-mula sekali dia. Walid ibn al-Mughirah. Kemudian Uqbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah dan Ubay ibn Khalaf dan Umayyah ibn Khalaf. Mereka ini duk skor kata, mereka ini pembesar Quraisy, alim ulama mereka, ahli politik mereka, orang ada muka dalam masyarakat di sisi Quraisy. Puak ni duk sekat Nabi ni. Puak ni ada sekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak serius apa, tetapi nyegi habis juga. Sekatlah kebaikan setara mana, sekatlah kebenaran setara mana. Hei orang yang nak sekat kebenaran, mu akan jatuh duduk sini. Walaupun mu ada pangkat, Walid ibn Mughirah ni bukan orang biasa. Orang alim lagi, orang ada muka, ada jaksa, ada gatuga ni. Uqbah, Syaibah, Ubay ibn Khalaf, Umayyah ibn Khalaf. Puak-puak, kalau bahasa saya, puak nak kanmeng. Puak ahli politik je. Tetapi Tuhan binasa bilicing. Tak ada lekat duk sikit pun. Betul tak? Mereka inilah yang nak kebaikan sedangkan dia tak beriman. Nak kebaikan menyanyai orang Allah Subhanahu Wa Taala. Menyakiti orang Allah Subhanahu Wa Taala seperti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya Allah. Lalu Tuhan kata pada ayat yang terakhir insya-Allah taala, dia kata falanunabbi annal ladzina kafaru bima amilu. Ni Tuhan nak jawab di atas mereka yang suka seumpama tadi itu. Kata gana? Kata maka kami sesungguhnya kami akan memberitahu kepada orang-orang yang kufur engkar itu akan keburukan apa yang mereka telah kerjakan. Aku nak beritahu sendiri. Aku nak khabar kepada dia sendiri, nak mengingati dia sendiri. Orang tak pandai nak syukur terhadap nikmat aku, membangsakan nikmat rahmah aku beri kepada diri dia, tak klik pada aku. Tuhan kata falanunabbi annal ladina kafaru bima amilu, dengan apa yang mereka itu amal. Kenapa Tuhan tak takbir dengan bima fa'alu? Cuba kita tengok dalam Quran, kita tengok pada uslubil Quranil Karim. Tuhan tak tabir dengan bima fa'alu. Tuhan kata bima amilu. Sebab mereka ini kalau takbir dengan fa'alu, dia buat dengan buat terkadang dengan tak ada
tak ada qasad. Terkadang buat dengan tak sengaja. Terkadang buat dengan lalai. Tetapi kalau amilu qasd, ya ada qasad. Ada tuju. Ada cetana ti cacin bahasa Sia kata. Ada niat yang tetap dan terang. Itu mana amilu. Puak ni ya kufur dengan ilmu. Ya bukan kufur dengan hak ikut. Hak ketua ni ya reti. Sebab itulah ulama kata, hak reti tu tak dimaafkan, hak tak reti tu dimaaf. Ya buat beza. Ni dia lah dan. Bima amilu, dengan apa yang mereka itu buat. Kalau bahasa kita, amila fa'ala, hak tula. Ya bahasa Melayu kita, ya tak ada luah mana. Tapi dalalah bahasa Arab lain. Bima amilu, dengan apa yang dia kosak nak lawan sungguh. Nah, seolah kata dia buat sungguh. Tuhan nak ayat sendiri. Ayat dengan apa? Nak royak dengan gapo? Royak dengan seksa, tak ada royak hal lain dah. Nah, qala ksa'u fiha wa la tukallimun, qala la taqtasimu, qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aja dah, tak royak dah. Rasa ada makan cek apa sini? Ni dia ni. Ini kalau kita nak kembali kelik pada uslubil Quran dalam balarah ke, panggil uslubil tahdid wal wa'id. Tuhan nak ugut ni. Reti bagi orang reti, tak reti bagi orang tak reti. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Kemudian wala nudhiqannahum min azabin ghalidh. Dan kami akan beri mereka merasai azab seksa yang seberat-beratnya. Ghalidh bermakna syadid, bersangat. Tuhan nak wi seksa dah. Apa Tuhan nak wi seksa di sini? Moga sebab kata royak dah ke. Royak dah, mengingat dah, kecek molek dah. Wak wi tengok dah. Royak wi reti dah. Tak say lagi. Tak say dengan sebab apa? Tak reti dah. Tak say dengan sebab degil. Tak say dengan sebab takabur. Tak say dengan sebab apa lagi? Tak say dengan sebab kata dia itu gapo bahasa so lagi makna kata ghurur. Berasa tak kena tupai Tuhan. Tu manusia. Apabila boleh nikmat banyak, ya tak. Sebab tu ayat yang lain tu dia tak mari sekarang lalan ini nah dalam akal fikiran ni tak mari. Apa nama ayat tu Tuhan ayat kata kalaulah Allah Subhanahu wa taala buka walau fatahallahu rizqan li'ibadihi labaghaw fil ard hajalat walakin nunazziluhu biqadarin ma yasha biqadarin ma nasha. Makna kata kalau Tuhan buka semua hak Tuhan nak buka daripada rahmat Tuhan, nikmat Tuhan, rezeki dan sebagainya belaka kepada manusia, labaghaw fil ard, nascaya jadi takabur manusia di atas muka bumi. Tak ingat dah? Itulah manusia. Hei manusia. Kamu adalah bersifat lagu ni. Maka hendaklah kita kembali kikih diri semula supaya diri kita tu dapat boleh duduk atas muka bumi ini dengan sejahtera, selamat, dan kita akan dapat ganjaran dan kemuliaan di sisi Allah SWT dan di sisi malaikatnya dan di sisi manusia sesama manusia dan jin. Kita boleh ada pangkat di sisi mereka. Syukurlah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan beri. Jangan kita kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Syukurlah kepada sebab-sebab ya Allah Subhanahu wa taala, hatta nikmat Tuhan melalui jalan tu kita syukur. Jangan kita kufur dengannya. Dengan sebab kita syukur, Allah Taala akan kekalikan nikmat itu dengan kita berselama-lamanya kita ada atas muka bumi ini, dan kita akan dapat ganjaran sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Maka pada malam ini insya-Allah sekadar inilah sahaja dulu biiznillah taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh supaya Allah Taala bukakan mata hati kita supaya kita dapat pengajaran daripada beberapa ayat keratan daripada ayat Al-Quran, daripada surah Fussilat. Yang kita terlupalah berdoa kepada diri kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW supaya Tuhan takat bala petaka tubik daripada umat Nabi kita dan daripada keluarga kita dan daripada kita sendiri supaya kita dapat buat amal dengan cara selamat. Marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita bersama-sama membantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda
supaya kita dapat supaya kita tu dapat selamat bersama-sama di dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.